Dah. Kursi. Hah? Kursi. Tuh. Terbaliknya. Dah. Baik, kita mulakan kuliah. Lain macamnya sampai duduk. Macam sampai duduk kan. Biasa tidur. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul izam syahudul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah oleh kamu akan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar serta mendirikan sembahyang. Sungguh Allah SWT itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak beriman ataupun tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita lihat fiqh bab talak. Talak talak bukan talak, bukan talak. Tolak. Talakun, talak. Tola malikop, tolak. Tolak. Tolak lain kan, tolak. Baik. Pengertiannya, apa yang dikatakan sebagai tolak? Tolak ataupun bahasa kita ni talak lah. Bahasa kita talak, bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab tolak. Tola malikop, tolak. Okey. Okey, tolak daripada segi bahasa ialah lepas. Lepas dan terlepas. Lepas. Sedangkan kalau nikah maknanya ikatan.
gabungan, himpunan ataupun ikatan. Itu kalau nikah. Jadi bila berpisah, bercerai, namanya terlepaslah, tolak. Lepas ataupun terlepas. Sementara di segi syarak bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan. Melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz tolak dan juga seumpama dengannya. Baik ya. Baik, kita lihat pensyariatan talak. Pensyariatan talak berdasarkan kepada ayat Quran dan juga sunnah dan juga ijma' ulama. Dalil dalam Quran, Allah Taala sebut dalam Quran, at-talaqu marratan, fa imsakum bima'ruf at-tasrihun bi ihsan. Maksudnya at-talaq marratan, talak yang boleh dirujuk itu ada dua saja. Talak yang boleh dirujuk ada dua saja. Kalau masuk talak 3 tak boleh rujuk lagi. Kecuali Cina buta lah silah kita kan. Oleh itu fa'imsakum bil ma'ruf, oleh itu maka naklah kamu menahan dengan secara ma'ruf. Mana menahan ni mana tidak melepaskan ikatan perkahwinan, au tasrihun bi ihsan, ataupun melepaskannya ataupun menceraikannya dengan cara yang baik. Jangan biarkan seorang perempuan itu hidup dalam keadaan kata gantung tak bertali. Istilah kita gantung tak bertali dah. Nak kata dia masih ada suami, macam tak ada suami. Nak kata dia tak ada suami, macam ada suami. Jadi dibiarkan seorang perempuan itu dalam keadaan terkantung-kantung, tergantung. Tak tahu nak rujuk manalah. Tak ada kata pemutus dia. Oleh itu mahkamah kalau boleh dia takkan nak tangguh-tangguhkan masalah perkahwinan seseorang itu dengan jangka masa yang panjang sehingga tidak ada keputusannya. Mesti ada keputusan kan. Tak boleh dibiarkan itu saja. Sebab ada kadang-kadang pasangan-pasangan bercerai di luar mahkamah, kemudian bila masuk mahkamah, suami contohnya kadang-kadang tidak hadir, tak nak hadir dalam mahkamah. Jadi biarlah perempuan tu macam tu, dia tergantung macam tu. Jadi mahkamah kena juga buat keputusan sama ada jatuh talak ataupun tak jatuh. Masalahnya kadang-kadang lelaki tak nak kerja sama. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran lagi, ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila engkau dan umatmu, maksud kamu inilah engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Maksudnya dalam keadaan suci lah. Sebaik-baiknya isteri itu, kalau seorang lelaki nak menceraikan isterinya, sebaik-baiknya ialah ketika perempuan itu dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan berhaid ataupun suci dalam keadaan telah pun disetubuhi. Suci dalam keadaan telah pun disetubuhi, itu dikatakan sebagai talak yang bid'i ataupun bid'ah lah. Sedangkan talak yang sunnah, talak sunnah ini ialah seorang lelaki itu menceraikan isterinya dalam keadaan isteri itu dalam keadaan suci dan belum disetubuhi lagi. Kalau seandainya perempuan itu ditalak dalam masa dia berhaid ataupun suci dalam keadaan telah disetubuhi, kemungkinan dia punya jangka masa panjang, dia punya haid dia, masa iddahnya adalah lagi lama. Masa iddah lagi lama berbanding dengan cerai dalam keadaan dia suci sedangkan dia belum disetubuhi lagi. Kalau suci tetapi telah disetubuhi, kemungkinan akan berlakunya anak. Kemungkinan akan hamil lah perempuan-perempuan yang telah pun ditalakkan oleh suami tadi. So maknanya tempoh iddahnya nanti mungkin akan lagi lama. Tempoh iddahnya lagi lama. Kan? Kerana tempoh iddah bagi perempuan yang hamil sehinggalah dia punya bayi itu dilahirkan, kandungan itu dilahirkan. Semana iddahnya lah 9 bulan. Bagi perempuan-perempuan yang telah pun disetubuhi dalam keadaan suci, kemudian suaminya mentalakkan dia. Okay? Betul juga kalau seorang perempuan itu dia ditalak ketika dalam keadaan haid. Kalau perempuan ditalak dalam keadaan haid yang pertama tu dia tidak dikira. Haid
yang pertama tu dia tidak dikira. Jadi mana tempoh iddahnya lagi lama lah, lagi lama. Berbanding dengan dalam keadaan suci, tuan-tuan. Baik. Dalil as-sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah ta'ala at-talaq. Abghadul halal ila Allah ta'ala at-talaq. Maksudnya perkara halal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Amat dibenci oleh Allah taala itu talak. Okey? Sebabnya talak ni memang kata berpisah ni kata satu benda yang tak baiklah. Tetapi kalau tidak ada jalan penyelesaian dia, okey, maka berpisah itu adalah satu cara yang terbaik jugalah. Kerana selagi mana mereka hidup bersama, memang tidak ada penyelesaian dalam kehidupan mereka. Penyelesaian rumah tangga tak ada. Sebabnya ada sebagian ulama kata talak ni pun dia ada terbagi pada 5 hukum pula. 5 hukum, antaranya ialah haram, kemudian wajib, haram, harus, makruh, mubah dan sebagainya. Okey, antara talak yang berlaku hukum wajib ialah apabila sesuatu rumah tangga itu tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi dapat didamaikan. Tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan. Memang tidak ada jalan lagi untuk perdamaian. Semaknanya wajiblah berlakunya talak itu. Kerana demi untuk menyelamatkan laki-laki dan juga perempuan tadi, dan supaya masing-masing boleh memulakan jalan hidup yang baru. Jalan hidup yang baru. Kemungkinan mungkin dia akan jumpa dengan pasangan lain, orang lain, dan kemungkinan mereka boleh mendirikan rumah tangga yang kedua pula. Baik, itu cara dia. Baik, seterusnya hadis yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha wa kana abi yakrahuma fa amarani abi an utallikaha fa abaitu fa zakartu zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Abdullah ibn Umar tallik imra'ataka kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Abu Daud. Apa maksudnya tuan-tuan? An Ibnu Umar. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah meridai Allah taala keduanya. Abdullah Ibnu Umar. Baik. Qala berkata ia, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Adalah tahti di bawahku, maksud di bawahku maknanya adalah aku tu memiliki. Adalah aku tu memiliki imra'atun, seorang perempuan uhibbuha, yang aku cinta akan perempuan tadi. Jadi Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ni dia ada seorang perempuan yang dia sangat kasih dan cinta, dan dia telah berkahwin dengan perempuan tadi. Wa kana abi yakrahuma. Sedangkan bapaku itulah Sayyidina Umar tidak menyukai akan perempuan tadi. Rupanya Sayyidina Umar tak sukalah kepada perempuan tadi. Tak tahulah kenapa tak suka, mungkin ada sebab-sebab tertentulah. Sayyidina Umar tak suka dengan perempuan tadi. Fa amarani abi an utallikuha. Maka diperintahkan aku oleh bapaku supaya aku mentalakkan dia. Jadi Sayyidina Umar perintahkan kepada Abdullah bin Umar supaya menceraikan isteri yang dia kasih dan sayang tadi. Nampak tak? Pak abai itu, maka aku enggan, kata. Yalah, orang cinta dah sayang kan. Cinta dah sayang, tetapi yalah ada yang tak kena lah. Tak kena pada Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin. Dia seorang Amirul Mukminin. Khilaf seorang yang pemimpin lah, yang pimpin masyarakat yang hebat pada masa itu. Fazakaratu zalika dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebut akan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya belum lagi jadi pemimpin lah. Masa tu Sayyidina Umar belum lagi dilantik sebagai khalifah lagi, belum lagi. So maknanya Nabi pada masa itu masih hidup lagi. Macam tu. Maka Abdullah bin Umar pun mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, maka berkata ia, ya Abdullah bin Umar, tallik imra'ataka, wahai Abdullah bin Umar, talak oleh kamu akan isteri kamu. Mana Nabi pun perintah begitu jugalah. Sebabnya kalau dah Nabi dah cakap macam tu, dan Nabi cakap macam tu, maknanya Abdullah bin Umar pun terpaksa akulah. Tapi kalau mungkin kalau bapak dia cakap cakap dia pun orang kata 50-50 lah, 50-50. Sebab yang cakap tu ayah dia sendiri. Tapi bila dah Rasulullah dah cakap, Nabi sendiri cakap suruh menceraikan, maka lalu dia pun menceraikanlah isteri, walaupun perempuan tadi kan, walaupun dia kasih dan sayang. Begitu tak? Macam tu. Baik. Tuan-tuan pun begitu juga kan. Tuan-tuan pun juga, kalau seandainya seorang perempuan yang tuan-tuan dah memang dah cinta sangat, dah kasih sayang sangat kan, tiba-tiba ayah sendiri suruh menceraikan, apa perasaan tuan-tuan? Bengang tak? Bengang juga kan. Apa yang aku pilih semua tak konon kat dia kan. Okay? Kan ada sebahagian tu. Sebabnya kalau segi orang kata peruntukan undang-undang keluarga Islam kan, mana-mana yang kata wali-wali yang tak setuju supaya anak dia bernikah, jadi mereka perempuan tadi dia ada hak jugalah untuk berkahwin. Dia boleh mohon untuk berkahwin dengan menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim tuan-tuan. Okey. Kadang mungkin disebabkan ialah wali tuan-tuan. Wali pun kadang-kadang dia bukan makna dia tak suka tu, tak ada suka sahaja tak suka dia. Mesti ada sebab dia tak suka. Mesti ada sebab banyak kes yang saya tengok kan, masalah orang kata yang mohon wali hakim di mahkamah ni kan, bapak tu tak suka, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Ada yang sebab-sebabnya dak laki ni kadang-kadang dia kuajar sikit. Ada juga tu. Jadi dia punya cakap tu orang kata mencakap lopeh macam tu. Jadi bakal pak mentua ni pun terasa lah. Dia terasa. Bila dia terasa, dia mulalah macam tu. Dia mulalah tahu hati nak terima budak tu jadi menantu dia. Kemudian ada juga kan sebuah wali ni dia dengan cakap orang. Dia dengan cakap orang bahawa budak lelaki ni jahat. Budak lelaki ni orang kata mengisap lah. Budak lelaki ni orang kata yalah suka lara-lara lah, benda-benda lara-lara ni. Jadi bakal pak mentua tentulah orang kata takkanlah orang macam ni nak jadi menantu aku. Nampak? Sedangkan anak yang perempuan ni memang suka budak lelaki tu. Suka. Kan? Yang tu benda macam tu lah kadang-kadang datang kat kita. Kan mengadu kat kita, mana budak lelaki perempuan datang kita mengadu masalah mereka. Okey. Jadi tugas kita macam kami di pejabat agama ni bahagian pendaftaran kan. Kita memang kena call bapak dia. Kena telefon bapak dia. Betul tuan-tuan, ni anak tuan ni nak nikah ni. Dengan kata tuan tak setuju menjadi wali dia. Betul ke tak betul? Memang saya tak setuju. Pupa. Kita dengar pun berdosing. Kan? Kau macam tu ke tuan? Okeylah, tak apalah. Tapi anak tuan ni memang nak nikah lah. Lantaklah dia kata kalau dia nak nikah. Kata. Lepas tu dia letak telefon dia. Kan? Bila anak ni dah balik, dia telefon kita. Anak dah balik, dia telefon kita. Tak maaf lah ustaz, dia kata. Kan? Saya ingat orang kata sebenarnya macam ni ustaz kata. Jadi mula dia cakap dia nada rendah sikit lah. Boleh tak saya jumpa ustaz? Boleh tak saya jumpa ustaz kata. Apa tuan, datanglah jawab kamu. Kan apa sebenarnya? Kenapa tuan tak setuju ni nak jadi wali ni? Macam tu. Okey, itulah kan. Dia pun cerita lah, macam-macam lah cerita Adalah benda yang tak kono budak lelaki tu macam tu. Tapi masalah budak lelaki perempuan tu dia nak kahwin dah. Macam mana? Nak tak nak dia kena juga izinkan. Mereka pun ada hak untuk berkahwin. Kan? Kalau contoh bapak tak nak jadi wali, pergi mahkamah mohon wali hakim. Berbayar pun dah. Tahu tak? Kalau hakim berpandangan budak dua orang ni layak untuk berkahwin, kan? Hakim boleh keluarkan satu kebenaran bahawa mereka ini boleh menikah menggunakan wali hakim. Sebab apa? Sebab bapak dia enggan menjadi wali. Itu je. Tapi memang bapak dipanggil ke mahkamah lah. Hakim tak ada hantarkan orang kata sesaja buat keputusan, tak ada. Ni mesti walinya akan dipanggil juga ke mahkamah.
Wah datang ke tak datang, hakim terpaksa juga nanti buat keputusan jugalah. Gitu. Baik. Jadi ini yang berlaku pada siapa tuan-tuan? Kepada Abdullah ibnu Umar tuan. Ada juga kaitan dengan perkara tadi lah. Maksudnya di mana Sayyidina Umar tak suka kepada perempuan tadi. Mungkin adalah sebab-sebab tertentu mungkin dia tak sukalah. Jadi akhirnya dia perintah anaknya Abdullah Umar supaya menceraikan. Jadi Abdullah Umar pun kata confuse lah, nak cerai ke tidak? Tak nak je. Sayanglah. Duit dah habis banyak tu kan. Maklumlah bila dah kahwin banyak ambil duit. Kalau zaman sekarang kan, kalau tidak pun hantarannya 10,000 ataupun 15,000 lah. Apalagi kalau perempuan tu ada punya pendidikan dia. Ada pula ijazah pula kan. Doktor pula kan. Tapi jangan anggap doktor tak berlaku perceraian. Ada juga yang doktor, ada 2 doktor berlaku perceraian. Memang kita pernah tengok kan keputusan mahkamah tu, 2 doktor perubatan tapi berlaku perceraian. Tak? Dia nak berlaku perceraian ni bukan kira orang. Bukan kira orang. Kalau ada kelulusan ke tak ada kelulusan ke, kalau dah takdirkan berlakunya perceraian itu mesti berlaku juga. Awak tak boleh nak elak dah. Jadi sama ada suami tadi melafazkan cerai itu di luar mahkamah ataupun di dalam mahkamah. Gitu. Tapi kalau melafazkan di luar mahkamah kena denda lah. Dia ada penalti dia. Maksimal dia 1,000. Melepaskan cerai di luar mahkamah, dendanya 1,000 maksimal. Minimal terpulanglah pada hakim itu sendiri berapa dia nak cas. Tengok kalau mood hakim tu baik, RM5 je. Kalau mood dia tak baik, 1,000. Nak tak nak kena bayar juga 1,000. Okay. Kalau pula hakim itu dia pula, sebab banyak benda saya terpaksa kenakan. Banyak orang bicara gitu kan. Yang pasangan ni dapat yang paling hari. Hakim ni pun dah tengah bengang ni kan. Banyak kes tu saya kan. So hakim pun bongih je kan. Jadi mereka kata RM1,000 kau kena bayar. Kenapa? Melapaskan cerai di luar mahkamah. Itu kan. Okey. Jadi kalau paling baik, paling baik hakim ni jangan buat keputusan macam itulah. Antara adab hakim ni jangan buat keputusan ketika marah. Itu tak boleh. Kalau sebutlah kitab Arab kita kan, tak boleh buat keputusan ketika cuaca terlampau sejuk. Tak boleh buat keputusan ketika cuaca terlampau panas. Kan? Pun tak boleh. Ataupun hakim masa tu terlampau marah, tak boleh buat keputusan. Kena ambil keputusan ataupun masuk dalam orang kata mesyuarat hakim-hakim kan. Lepas tu dia baru dia keluarkan keputusan. Baik Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku pada Abdullah? Akhirnya Abdullah bin Umar terpaksa juga menceraikan akan isteri dia. Lepas tu berlaku rujuk atau tidak, tak dapat dipastikan. Saya pun nak kena cek balik lah, berlaku tak rujuk selepas tu. Sebab ada yang kira-kira berlaku perceraian, lepas tu rujuk semula. Apalagi kalau cerai talak 1 ataupun talak 2. Kemudian ijma', semua ulama sepakat tentang pensyariatan talak tanpa seorang pun yang berkecuali. Apakah hikmah daripada pensyariatan talak? Perkahwinan adalah untuk mengekalkan kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri. Allah Ta'ala telah mensyariatkan berbagai hukum dan adab perkahwinan untuk menjamin pengekalannya serta menyuburkan hubungan mereka. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kadang-kala terdapat suami isteri atau seorang daripada mereka tidak mematuhinya. Nampak? Okey, tidak mematuhinya. Antara sebab punca perceraian banyak sebab-sebab punca perceraian ni. Antaranya ialah masalah nafkah lah, antara yang paling utama lah. Masalah nafkah tidak dibayar ataupun tidak diberikan. Mana suami tidak mainkan peranannya sebagai suami, maka dia meleka-lekakan nafkah. Ataupun contoh suami tak bekerja. Yang menanggung siapa? Isteri yang menanggung suami. Sedangkan dari kos sara hidup sekarang ni kan tinggi kan. Apalagi kalau rumah tu pula jenis rumah yang sewa, terpaksa bayar sewa setiap bulan. Kalau 600 setiap bulan, kena bayarlah 600 setiap bulan kan. Itu belum masuk lagi kalau ada beli kereta yang belum bayar lagi, belum selesai lagi
Motor belum selesai. Lepas tu anak pula yang belajar lagi, ada tu 10 orang anak berderet macam tu kan. 10 anak berderet yang masuk yang universiti, sekolah menengah, sekolah rendah. Yang TK apa ada lagi? Yang menguat apa ada lagi? Yang menguat tak? Contoh adalah yang menguat lagi kan, keluar lagi seorang menguat. Tu. Okey. Jadi peranan suami itulah. Kalau suami tak bekerja ataupun suami malas bekerja, so macam mana dia nak menanggung? Dia terpaksa pula isteri pula orang kata kerja pun bukannya ada kelulusan yang tinggi kan. Bukan ada ijazah pun, paling tidak pun orang kata lepas tak SPM je. Isteri betul tak menanggung nak semuanya. Bengkok lah perempuan tu, mana dia lah kan. Jadi nak tak nak, tu yang dia berlaku perceraian tu. Okey, boleh. Kalau di sini, kalau ikut pada slide yang saya ceramah hari itu, okey. Antara sebab-sebab berlaku perceraian antaranya masalah nafkah. Lepas tu antara lain ialah masalah komunikasi lah. Komunikasi di antara kedua pihak. Kurang berkomunikasi. Soalan macam wujud tak wujud je lah rumah tu. Nampak macam ada suami tapi macam tak ada. Betul tak? Balik ada tapi macam tak ada. Isi juga. Okey. Kalau sini antara faktor perubahan perkahwinan, kita tengok pada slide ni yang saya ceramah semalam. Kurang penghayatan agama ni satu juga. Kurang penghayatan agama, tidak bertanggungjawab, masalah kesihatan pun boleh juga punca dia. Perbezaan latar belakang. Berbeza latar belakang. Dia ni orang berada, ni orang miskin. Suami orang miskin, kan? Isteri orang berada. Dia nak jaga dia punya status tu. Kemudian masalah seksual. Yalah. Mati pucuk kan? Gitu kan saya bahaskan masalah mati pucuk. Dia punya alat tu tak naik lah. Tidur kan? Dah cas banyak kali pun tak naik kat. Bukan kolak. Pakai bateri kereta. Tak naik kat. Kemudian masalah ekonomi, masalah kerjaya, masalah komunikasi, campur tangan pihak ketiga, masalah akhlak ataupun sosial. Kan? Suami duduk lawa-lawa macam lah, tak nak beritahu tentang masalah rumah tangga dia, balik lambat. Kan? Dia dah berkahwin tapi dia anggap diri dia masih bujang lagi. Sedangkan dia dah berkahwin, anak dah ramai dah. Tapi bercampur dengan budak bujang. Bila bercampur dengan bujang, dia balik tengah malam. Budak bujang tahu je lah. Dengan motor dah rupet lagi kulu-kili sana, kenaikan baru, balik pengarana pukul 3 pagi, 4 pagi. Macam tu. Dia tengok dak bujang tu kadang-kadang kita jumpa kan tepi jalan tu, berburak. Pukul 3 pagi, 4 pagi buka tepi jalan tu. Apalagi kalau ada warung kan, dia lepak kat warung tu. Macam tu. Sedangkan orang ni dah berkeluarga, dah nak pinang. Kalau ada bujang tak elok. Kalau bujang pun memang tak elok jugalah. Macam tu. Baik. Contohnya suami tidak mementingkan pemilihan pasangan yang baik. Bila kahwin tu orang kata tengok pada muka saja. Sedangkan dia punya akhlak dia, kemudian orang kata agama dia, perempuan tu tak ditengok. Solat ke tak solat pun tak ditengok. Ataupun dia tengok suami dia tu memang handsome kan, sebelum kahwin nampak handsome kan, badan kotak-kotak semua kan. Macam tu. Tapi sayang tak semayang, tak solat, semua tak. Subuh pun tak ke mana, zuhur pun tak, semua tak ke mana. Jadi macam mana dia nak menjadi suami yang baik? Dia gagal menjadi suami yang baik. Atau kedua-dua suami isteri, atau salah seorang padanya tidak mematuhi adab pergaulan yang digariskan oleh Islam. Tak ikut adab pergaulan, muasyarah bil ma'ruf, tak ada. Kan, sedangkan Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu orang yang paling baik dengan isteri dia, dengan pasangan dia, ahli keluarga dia kan. Itulah yang paling baik sekali. Cuba tengok akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bercakap dengan isteri baginda dengan lemah lembut dan sebagainya kan. Tidak kasar dan sebagainya. Baik. Ekoran daripada itu, berlakulah kebencian dan semakin bertambah buruk sehingga tiada ruang untuk berbaik-baik dan tiada lagi cara untuk persepahaman dan juga hidup bersama. Berlaku benci-benci kan, dan semakin hari semakin
semakin buruk pula. Apalagi macam perempuan ni, kan dia kadang-kadang dia tak boleh nak kontrol emosi dia kan. Apalagi kalau dia dengar dia punya abang dia ni ada pula perempuan lain pula kan. Dia mulalah panik dia kan. Macam tu. Dia geram itu kan. Kan. Okey. Baik, kemudian dalam keadaan ini adalah perlu diadakan peraturan sebagai langkah berhati-hati yang boleh dirujuk dalam situasi tersebut. Hal ini adalah untuk membolehkan ikatan perkahwinan itu diungkai tanpa mensia-siakan hak suami isteri tersebut apabila tiada sebab bagi mereka untuk hidup bersama lagi. Nampak? Jadi terpaksa dirungkaikanlah. Jadi kemelut rumah tangga tu dah terlampau. Kan? Kadang-kadang saya terima keputusan-keputusan mahkamah, kan, orang bercerai ni, saya baca keputusan mahkamah sebab kita bagian pendaftar, kita tahulah, kita baca kan. Dia kata ikut pada keputusan mahkamah tu, di mana kedua-dua plaintiff dan defendant telah pun datang secara bersendirian ke mahkamah, kan. Di mana plaintiff dan juga defendant, plaintiff siapa? Yang mendakwa kan. Okay. Yang mendakwa, defendant yang kena dakwa. Okay. Jadi kedua-duanya telah datang ke mahkamah secara berseorangan masing-masing. Biasalah bila bab cerai ni semua datang seorang. Tak dia datang di keluarga dia. Kalau bab berkahwin, hantar peminang semua kan, semua 10 kereta pergi kan. 10 kereta dengan anak kata daripada yang paling tua sampai yang paling muda kan. Yang bertungkit kadang datang juga. Sebab apa ni nak masuk Minang kan. Macam tu. Tapi bila dalam bab kahwin, masalah rumah tangga ni, biasanya pasangan akan berdatang secara berseorangan ataupun mungkin diwakili oleh peguam. Itulah. Bila berlaku sesuatu masalah rumah tangga, di mana kedua pasangan telah berdatang secara bersama dan setelah perbicaraan berlaku, didapati bahawa tiada lagi kata sepakat antara keduanya dan rumah tangga pasangan ini tidak lagi dapat diselamatkan, kata. Hakim kata rumah tangga pasangan tidak dapat diselamatkan lagi. Dan biasanya kes-kes macam ni macam perempuan mohon pasah lah. Perempuan mohon pasah. Lelaki mohon talak, minta nak talak ni dijarang berlaku kalau dalam mahkamah. Lelaki mohon ke mahkamah, memfailkan mahkamah kerana nak mentalak isteri dia. Ini biasa jarang berlaku. Biasa memfailkan mahkamah ni biasa perempuan. Perempuan yang mohon untuk memfasahkan perkahwinan. Biasa perempuan lah. Dia mohon untuk fasah perkahwinan tadi. Sebabkan oleh contoh pelakon suami dia tak okey. Macam-macam lah alasan ni kan. Dan kebiasaan pula hakim akan menasihatkan suami supaya menceraikan dengan talak tu. Itu biasanya. Sebab implikasi fasah berbeza. Berbeza dengan implikasi talak. Fasah tidak boleh dirujuk. Kan saya cakap, bila berlaku fasah, kan pasangan tadi tidak boleh merujuk ataupun suami tadi tidak boleh merujuk isterinya dalam masa iddah, tak boleh rujuk. Tapi kalau suami menyatukan talak saja dengan talak satu atau talak dua, pasangan tadi boleh lagi dirujuk dalam masa iddah itu. Itu kalau nak bersama semula lah. Sebab kadang-kadang berlaku juga macam tu. Kan, hari ni cakap benci, besok dah suka pula. Hari ni benci, besok suka. Kerana semuanya boleh berlaku apa saja kan. Macam tu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah Taala akan cukupkan keperluan masing-masing daripada limpah kurniaannya Allah. Dan ingatlah, Allah Maha luas limpah kurniaannya, lagi Maha bijaksana. Okey. Wa iyatafarraqa, dan jikalau mereka bercerai, ialah bila dah orang kata dah tak ada cara penyelesaian kepada rumah tangga mereka tadi, kan, dah pergi contoh kesempurnamai pun dah pergi, lepas tu hakam pun dah pergi dah, kan, hakam pun dah masuk dalam hakam, kan, tak ada jalan penyelesaian tadi, maka berlakulah perceraian tadi. Okay, kemungkinan dengan perceraian tadi ada dia punya kebaikan di situ pula. Macam tu. Ada kebaikan di situ. Yang kadang-kadang kita nampak kebaikan itu. Baik. Kemudian jika talak itu digunakan oleh suami sebagai cara yang terakhir,
dalam keadaan genting ini, maka ia adalah penyelesaian yang amat perlu yang tak dapat dielakkan lagi, walaupun dia amat pahit dalam bentuk keadaan. Walaupun amat pahit dalam apa sajalah rumah tangga aku melihat hadir kan. Yalah, kalau lelaki mungkin dia dah habis banyak lah, bagi banyak kan, kerana terpaksa lah bila kahwin lah, macam-macam lah. Apalagi kalau berhutang pula lagi teruk kan. Baru 3-4 bulan berkahwin, tiba-tiba dah berlaku perceraian, hutang pun tak bayar lagi. Hutang ceti tak bayar kan, cerita Piramli tu kan, dia berhutang berapa ribu tu, 5,000 kan, 5,000 lelaki tu berhutang, hutang ceti 5,000. Kan dalam cerita Ramli tu kan bilik seolah je, rumah seolah je. Jadi dongarlah pasangan tu bertokak dalam rumah tu. Ceraikan aku kan, dia kata macam tu. Siapa yang bersalah dalam perkara ini? Mak bapak engkau yang bersalah kan? Mak bapak engkau salah. Mak bapak kau, bukan kau yang salah ke? Tak kata kan. Okey. Mana tunjukkan 2 orang anak. Teteng 2 orang anak. Kan? Dah 2 orang anak, hutang ceti pun tak habis-habis lagi tu kan. Macam tu. Pastinya, namun jika dia menggunakan talak untuk perkara yang tidak baik bagi memuaskan hawa nafsunya, maka talak itu dianggap halal yang amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Okay? Namun jika dia menggunakan lafaz talak itu untuk perkara yang tak baik bagi memuaskan hawa nafsunya semata-mata, maka talak itu dianggap halal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan orang kata suatu rumah tangga yang tak boleh diselesaikan, tak boleh nak diselamatkan lagi, itu berbeza. Itu dah wajib dah, saya cakap tadi, wajib dah berlakunya perceraian tadi, untuk menyelamatkan suasana keadaan. Kalau tidak nanti tak tahu apa yang berlaku lagi. Mungkin saya silap, orang kata berbunuh pula, bergaduh, bunuh sebagainya. Baik, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang baik-baik dari yang tidak baik, dan kepadanya dikembalikan semua perkara tersebut. Baik, pensyariatan talak lambang kemuliaan syariat Islam. Nampak? Pensyariatan talak lambang kemuliaan syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan sebelum ini, jelaslah bahawa pensyariatan hukum talak dan natijahnya menurut Islam merupakan lambang kemuliaan syariat Islam sendiri. Ia juga merupakan dalil yang unggul bahawa peraturan syariat Islam adalah bersesuaian dengan fitrah manusia dan keperluan semula jadi manusia. Keperluan jadi manusia. Okey, so cantik Islam ni. Islam dah buat cantik, Allah Taala buat cantik Islam kan. Dah siap, Nabi pun orang kata dah siap dah buat peraturan. Kan? Malah dalam kitab pun ada hukum munakahat. Ada 4 rubuk dalam fiqh. Okey, bab ibadah cantik sekali tentang bab ibadah ni kan, Islam dah buat dah. Kemudian bab muamalat cantik sekali. Dalam Islam ni dah ada sistem, kawan Islam semua ada kan dalam bab muamalat. Sama ada nak menyewa, bab menyewa, nak orang kata gadai menggadai kan, bab salam, bab jual beli, bank jual beli, bab riba, semua dah ada lah. Dan Islam dah cantik orang tu buat, Islam tu buat. Okay. Kemudian bab munakahat juga cantik orang tak buat. Semua ada dah. Kemudian apa lagi? Bab jinayat pun dah cantik dah. Allah semua komplit. Islam tu bagusnya kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maksudnya hakikatnya jelas apabila kelihatan umat-umat yang lain mundur kembali, iaitu daripada pegangan mereka yang mengharamkan talak dan menganggap perkahwinan sebagai penjara yang kekal abadi yang dihuni oleh suami isteri, sama ada mereka suka ataupun mereka tak suka. Semaknanya ada kan golongan-golongan tertentu ataupun orang kata negara-negara tertentu lah di mana mereka tidak ada pensyariatan tentang talak. Semaknanya kalau seandainya berlaku masalah rumah tangga tu tidak ada penyelesaian dia. Kan tidak ada penyelesaiannya kan. Kalau Islam ni cantik, so maknanya kalau berlaku kemelut rumah tangga yang tak boleh selesaikan, so jalannya talak lah. Mesti ada kebaikan di situ, mesti ada kebaikannya. So maknanya kalau istilah kita ni, pepatah menyatakan bahawa kan
telajak perahu boleh diundur, betul tak? Telajak perahu boleh diundur. Kalau telajak kata buruk padah kan. Sebenarnya kalau kita dah telajak ke depan, sosek kembali balik ke belakang. Ataupun istilah lain dia kata berundur satu langkah lebih baik daripada kita melangkah beribu-ribu langkah, tapi tak baik. Kita berundur satu langkah tu lebih baik sebelum kita memulakan langkah yang lebih jauh lagi. Sama juga dalam konteks cerai tadi. Sebenarnya ke dalam rumah tangga ni dah tak ada tak boleh nak ke depan lagi dah. Dah tak boleh nak ke depan lagi. So undurlah ke belakang. Berlakulah perceraian tadi, berpisah tadi. Kemudian dengan berpisah tadi mungkin ada kelebihan kat situ kan. Kita nampak. Baik, hal ini selepas mereka melihat pegangan tersebut akan menimbulkan jah yang buruk dan jenayah berbahaya. Mereka telah sedar bahawa hubungan suami isteri tak mungkin berlaku dengan paksaan. Jika dipaksa akan timbul kecelakaan kepada seluruh keluarga. Bahkan dia umpama gunung berapi yang membawa kebinasaan, pembunuhan dan juga kerosakan. Syariat Islam amat mementingkan usaha mewujudkan persefahaman antara suami isteri, berkasih sayang dan hidup bersama yang berkekalan. Nampak? Hidup bersama memang Islam ni memang sangat mementingkan kata kalau boleh rumah tangga yang didirikan tu biarlah berkekalan ke tak? Biarlah berkekalan sampailah ke hayat kita. Kalau boleh suatu rumah tangga didirikan tu, kalau boleh memang semua nak sampai ke bahagia, sampai ke hari hayat, sampai kita meninggal dunia kan. Macam tu. Tapi kenapa ada yang kata tersekat di tengah jalan? Sebab ada yang pagi kahwin, petang dah bercerai. Ada yang kata seminggu baru bercerai. Macam tu. Betul tak? Yalah nak buat macam mana kan? Okey. Memang orang kata satu rumah tangga tu memang kalau boleh diwujudkan untuk orang kata saling persefahaman lah. Kenapa kita nak melahirkan zuriat kan? Zuriat keturunan anak Adam ataupun umat Rasulullah SAW. Dan Nabi pun memang suka umat dia ramai. Dari zaman besok Nabi suka umat dia ramai. Betul tak? Antara sebab perkahwinan ialah untuk mendapatkan zuriat keturunan. So kenapa? Bila kita mati besok, so zuriat kita akan mendoakan kita. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati Adam, maka terputus amalannya. Kecuali 3 perkara kan. Anak antaranya ialah anak yang soleh yang mendoakan kita. So antara sebab orang berkahwin itu mendapatkan zuriat keturunan anak. Betul tak? Kemudian dengan berkahwin juga boleh menambahkan harta. Betul tak? Dengan kahwin juga boleh menambahkan harta. Daripada seorang diri kan hidup bujang kan, apa benda yang boleh beli kalau dengan hidup bujang? Banyak benda tak boleh beli kan. Tapi bila berkahwin banyak benda boleh beli. Rumah boleh beli, kereta boleh beli, tanah boleh beli, betul tak? Dengan rezeki daripada berkahwin tadi. Macam tu. So maknanya semua orang nakkan hidup damai dalam rumah tangga. Tetapi qada dan qada Allah Taala kata mentakdirkan sebaliknya. Nampak? Berlakulah perpisahan, perceraian dan sebagainya. So nak buat macam mana? Tak boleh nak elak lah. Okey? Macam tu. Tapi bila bercerai pula ada pula prosedur dia kan. Ada pula garis panduannya bila bercerai. Tak boleh orang kata bercerai macam tu je atau tinggalkan begitu aje perempuan tadi. Dah tak suka tinggal macam tu je lah. Jadi perempuan pun orang kata aku ni ada suami tak ada suami. Nak kata ada suami lagi. Nak kata tak ada pula kan. Itulah dia pun confused. Atau semuanya pensyariatan talak ataupun pembubaran perkahwinan itu penting. Itu sebabnya ada diwujudkan undang-undang kan. Mesti wujud undang-undang. Kalau berlaku perceraian mesti didaftarkan perceraian tadi. Supaya apa? Supaya masing-masing bila nak berkahwin dengan orang lain, so ada bukti bahawa mereka ni dah bercerai. Ada bukti menyatakan kalau cerai. Ni tak ada bukti. Tergantung macam tu je. Bukti tak ada. Kau kata kau dah bercerai. Ya kau dah bercerai. Mana bukti kau dah bercerai? Kalau zaman sekarang ni dokumentasi kan. Surat hitam putih. Menyatakan kau dah bercerai. Ni tak ada surat apa-apa. So macam mana? So nak kahwin dengan orang lain pun dah tak boleh. Macam tu. Baik So kemudian
Walau bagaimanapun, usaha itu tidak sekadar mengikat jasad kedua-dua suami isteri semata-mata. Bahkan ia dilakukan dengan peringatan dan panduan ke arah mewujudkan pelbagai jaminan yang positif bagi menyuburkan kasih sayang dan persamaan antara mereka. Baik, dengan cara ini akan menjauhkan mereka daripada unsur perselisihan dan juga kebencian. Antara faktor terpenting yang dianjurkan oleh Islam ialah dengan wujudnya pegangan agama yang sahih di kalangan suami isteri dan melaksanakan semua kewajipan yang ditentukan serta sentiasa berakhlak mulia sebagaimana yang diaturkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma itulah tuan. Bila dah berlaku perceraian, biasanya masing-masing akan menyalahkan pasangan. Biasa dah tu. Biasa tak? Malahan ada yang berdendam pun ada. Ada yang berdendam. Bila dah berlaku perceraian, berdendam. Kemudian bila berlaku perceraian pula, ada pula anak. Kan waktu dia kecil, waktu anak tu masih kecil, kan tak terasa sangat. Keperluan dia tadi tak terasa sangat. Apalagi kalau seorang ayah kan. Seorang ayah, waktu anak dia perempuan masih kecil, dia tak terasa sangat keperluan dia. Tapi bila anak budak perempuan tu besar dah besar, perempuan tu dia akan cari ayah dia. Masa itulah orang kata ada sebahagian daripada bapa ni dia akan tekan. Dia akan tekan nak perempuan dia. Kau nak kahwin boleh bagi aku 10,000. Baru ni pun ada kes. Bapa dia dalam penjara. Bapa dia dalam penjara. Nak nikah ni anak dia. Mak bapak dia bercerai lah. Jadi anak budak perempuan bila dah nikah, nak nikah tentu nak cari wali dia. Cari rupanya wali dia dalam penjara. Ada kes lah, ada kes. Pergi penjara. Kan bila di penjara tu dia minta duit. Minta duit perempuan tadi. Tak terpaksa lah bagi. Alah, kau bukan selalu jumpa Dan kata. Engkau bukan selalu jumpa Dan, jangan jumpa. Apalagi kalau dia dalam penjara ni, kau bagilah duit sikit. Jadi orang perempuan tadi pun bagilah. Tak tahulah berapa dia bagi. Tapi dia bagi kita. Okey? Tapi ada yang kata tekan dengan kos banyak pun ada. Kau nak kahwin boleh bagi kau 10,000. Dia kata. Sepatutnya bapak yang bagi duit. Betul tak? Sepatutnya bapak yang bagi duit pada anak perempuan tu sebab dia nak kahwin. Bukan budak perempuan tu bagi duit kat bapak dia. Ni silap. Betul tak? Dia kata ini bacarai lu ni disebabkan mak kau lah ni tu. Kalau tak sebabkan mak kau tu dogi, kan Dan dengan mak kau tentu tak berusaha dia. So sekarang ni kau nak kahwin bagi aku 10,000, so aku akan sign borang. Aku sign borang untuk jadi wali. Betul. Jadi budak ni pun dah termenu, datang pejabat agama mengadu. Kan? Ni dah masuk wali enggan lah. Masuk wali kes, wali enggan. Wali ni kalau enggan menjadi wali, dia macam-macam. Salah satu cara dia tu lah, dia tekan anak perempuan dia tu. Dia tekan anak perempuan dia. Itu masuk dalam kes wali enggan juga tu. Enggan ni bukan hanya sekadar kata aku tak nak jadi wali. Dia tak nak jadi wali. Bukan itu aja. Dalam masalah tadi pun juga. Maknanya dia menuntut sejumlah duit daripada anak perempuan dia yang nak nikah tu. Tujuannya apa? Kerana dia nak menyusahkan. Menyusahkan, satu lagi, dia termasuk dalam kategori itu wali enggan sebenarnya. Dia enggan sebenarnya menjadi wali. Kalau aku nak jadi wali boleh, tapi kau nak bayar aku sekian-sekian banyak. Baru aku nak sign borang. Sebab dalam borang tu dia ada satu ruang bawah tu, ruang wali sign kebenaran. Gitu. Faham tak? Boleh? Boleh sikit lagi Nabi ni punya. Inilah faktor yang memelihara rumah tangga daripada keruntuhan dan juga yang mewujudkan syariat talak sebagai undang-undang yang dirujuk ketika perlu, iaitu apabila pasangan tersebut cuai dalam melaksanakan adab-adab yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala bagi memelihara kehidupan rumah tangga dan perasaan cinta serta kasih sayang antara mereka berdasarkan keadaan rumah tangga dan keluarga yang harmoni dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dan adab-adabnya. Didapati kes-kes perceraian hampir tidak pernah berlaku.
Itu kalau betul-betul lah, kalau rumah tangga tu damai, memanglah susah nak kita nak dapat perceraian, betul tak? Susah lah kita nak dapat kata statistik perceraian tu. Kan rumah tangga aman semua je kan. Ni itulah ibarat katanya apa? Mana perahu yang tidak dilanda oleh gelombang, betul tak? Mana perahu yang tidak dilanda oleh gelombang? Mesti ada dilanda oleh gelombang. Okey. Kemudian apa yang dilihat atau didengar ialah kebanyakan perceraian dalam keluarga yang bebas daripada ikatan Islam dan terkeluar daripada peraturan-peraturan dan adab-adabnya. Ini berlaku perceraian biasa betul. Antaranya dari segi penghayatan Islam. Macam saya cakap tadi kan, ada beberapa item yang menyebabkan rumah tangga dibubarkan. Antaranya ialah dari segi penghayatan agama itu kurang. Kadang anak faham tentang agama, bapa yang tak faham, keluarga yang tak faham agama. Jadi mereka pula masuk campur pula dalam rumah tangga tadi. Jadi akhirnya akan berlakulah perpisahan, perceraian. Kemudian ada juga kadang-kadang bapa ni dia dah ada pilihan lain. Perempuan ni dia minat dengan lelaki tu. Okay? Sedangkan ahli keluarga ni dia dah ada pilihan lain untuk budak perempuan itu. Ini pun boleh menyebabkan. Kemudian budak perempuan tadi berkahwin, kan? Lepas tu bila ada masalah sikit je dalam rumah tangga dia, jadi bapa pun masuk. Itulah dah cakap dulu. Dia cakap kau jangan kahwin dengan dia. Kan saya cakap lah kau jangan kahwin dengan dia. Dia dah tahu dah perangai tak elok, tak betul. Perangai tak betul. Jadi akhirnya tu yang berlaku perceraian. Sebab apa? Ahli keluarga dah masuk campur kat situ. Okey? Saya harap tuan-tuan kata, kalau terkena pada tuan-tuan apa yang saya cakap ni hanya secara kebetulan saja. Kebetulan saja. Kalau terkenalah, saya tanya siapa sini. Ini berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman sebagai timbalan penataan ni. Tahulah. Setiap hari menghadap benda tu. Setiap hari menghadap macam-macam. Okey? Baik, seterusnya insya-Allah akan datang sambung jenis talak. Insya-Allah akan datang sambung. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Maaf. Baik, kalau ada soalan nak diajukan, kalau ada. Ada. Apa dia? Kalau si itu nusus, macam mana suami, peringkat mana yang suami terpaksa lepaskan? Nusus. Kan itu kita dah sentuh tentang nusus kan? Contohnya macam kalau ada orang khabar yang dia pergi satu tempat dengan seorang lelaki. Adakah sendiri itu dia ikut seorang lelaki. Lepas tu dalam keadaan nusus yang memang sahih lah maksudnya, adakah perlu dibiarkan sampai dia minta maaf atau perlu diceraikan? Kalau boleh minta maaf. Tapi kalau tak boleh, pergi mahkamah, mohon perintah taat. Mohon isteri itu perintah taat daripada mahkamah. Okay, itu dah masuk dalam bidang kuasa mahkamah pula. Okay, tapi kalau boleh dipujuk, pujuklah supaya dia taat kan, supaya dia tinggalkan lelaki tersebut. Betul tak? Tapi kalau dia masih berdegi nak tetap juga nak bersama dengan lelaki itu, so pergi mahkamah lah, mohon perintah taat lah pada perempuan tadi. Macam tu. Okay, kalau contohnya tak ada penyelesaian juga, tu sama ada berpisah ataupun tak nak pisah. Macam tu. Kalau tak berpisah, jika si suami itu dia pun gadis, kalau tidak, dia dah usaha kan. Kalau lelaki itu dah usaha untuk mendamaikan, untuk membaikkan keadaan tadi, tapi tidak ada penyelesaian dia tak dikira nusus. Dia tidak. Tak, lelaki tadi kira tak berdosa lah. Lelaki itu tak kira berdosa sebab dia dah cuba, dah usaha dah untuk orang kata memulihkan semula rumah tangga dia. Macam tu. Okay. Tapi itulah perintah taat lah. Itu pun kalau ada taat. Kalau tak taat, so jalan penyelesaiannya menceraikan. Itu ialah
Itu cara dia kan, menceraikan. Ataupun pergi kaunseling kan, jumpa kaunselor ataupun runding cara rumah tangga, pergi. Tapi dengan syarat dua-dua kena hadir. Dia masalah runding cara rumah tangga, dua-dua mesti hadir. Kalau seorang saja hadir, takkan juga. Dia mesti dua hadir, baru boleh dikaunselingkan. Atau tak? Kalau seorang ada, tak akan selesai. Kecuali orang kata menceraikanlah. Kerana jalan Islam macam tadilah. Mana orang kata cerai pun ada di hikmah-hikmah yang saya sebut tadi. Bila satu rumah tangga tu tak boleh selamatkan lagi. Tak boleh selamatkan lagi, cara dia berpisah. Mungkin dekat situ ada dia punya hikmah-hikmah tertentu. Betul tak? Boleh? Okey. Habis satu soalan je. Okey, habis. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbal halal mubarakatan katsira wa sayyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahana ta'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Finish.